Okay, so kita hari ini masih dalam subtopik graf fungsi kuadratif. Semalam cikgu ajar kamu macam mana nak cari titik maksimum minimum dengan kaedah pengumpulan kuasa 2, dan kaedah ini juga bolehlah untuk kita dapat punca. Tapi terpulang kepada kamu untuk selesai dapat punca-punca persamaan. Tapi untuk cari punca-punca persamaan sebenarnya terpulang kepada kamu. Kamu nak pakai pemfaktoran pun boleh, nak pakai rumus kuadratif pun boleh, nak pakai pengumpulan kuasa 2 pun boleh. Hanya kalau gunakan pemfaktoran biasanya hanya untuk soalan yang dapat jawapan cantik. Kalau soalan yang dapat jawapan banyak nombor perpuluhan tu, mungkin awak pakai pemfaktoran tak jadilah. Okay, so hari ini kita balik lagi kepada nak belajar lukis graf sebenarnya bukan lukis graf, kita akan belajar lakar graf hari ini. Okay, sebelum ini cikgu pergi kepada lukis graf dulu. Walaupun ini awak belajar dalam matematik, tapi cikgu cakap cepat aja lah. So kalau untuk lukis graf, kalau katakan cikgu bagi satu soalan. Y sama dengan 2S kuasa 2 tambah 5S tolak 1. Cikgu nak kamu lukiskan graf, so apa yang awak buat, awak buat aje lah. X, Y, tapaklah berapa titik, lepas tu awak ambil kertas graf, kemudian sediakan skala, awak plot titik, kemudian awak sambung. So, awak boleh tapak graf ini. Itu maksudnya lukis graf. Tapi sebenarnya jarang diuji dalam maths tambahan ya. Biasanya ini diuji dalam matematik lah. Okay. So, ini zaman dulu kita pakai kertas graf. Sebenarnya bila tengah sekarang kita ada internet yang banyak-banyak ini, isian yang banyak-banyak ini, sekarang kita sebenarnya boleh tapak graf dengan kadar yang sangat cepat. Okay. So, di sini cikgu akan memperkenalkan satu software kepada kamu. Mungkin awak pernah belajar semasa form 1, form 2, cikgu tak pastilah. Tapi untuk orang yang tak tahu, benda ni free saja. So awak boleh buka aja. Nama dia Desmos. DESMOS. Dalam handphone pun boleh pakai Dalam handphone pun boleh pakai. So awak pilih dia. Pilih saja Desmos. Handphone pun boleh awak boleh download, awak pergilah Play Store, awak pergi download Desmos ini. Lepas tu awak boleh buat. Kebaikannya ialah, macam inilah, kita tak persamaan aja. Contohnya tadi cikgu punya persamaan ialah apa main cakap aja. Okay, contohnya tadi cikgu punya persamaan ialah Y sama dengan 2S kuasa 2 tambah 5S tolak 1. So kalau dengan dalam ada Desmos ini, cikgu type saja persamaan ini. Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 1. Okay. So graf sudah sedia untuk kita. Itu ialah kita bolehlah lukis graf ini dengan panduan komputer. Kita type saja persamaan, benda ini sudah bagi kepada kita. Boleh itulah melukis graf lah. Sebab apa yang keluar di sini dia ikut skala. Dia sudah ikut skala. Tapi apa yang kita akan belajar hari ini ialah kita akan belajar macam mana nak lakarkan graf. Macam mana nak lakarkan graf. So untuk lakarkan graf, so ada 4 maklumat yang penting. Nanti cikgu terang one by one apa maksudnya. So ada 4 maklumat yang penting. Satu ialah apakah bentuk graf kita? So sebenarnya untuk kuadratif kita punya graf 2 bentuk aja. Sama ada bentuk ini cikgu panggil dia sebagai bentuk senyum. Orang senyum, ataupun satulah muka masam ini. 2 bentuk saja, senyum ataupun masam. Kamu mungkin boleh tengok cikgu bagi Desmos yang awak tengok ni. Okey, kejap. Kamu tengok mana graf. Okey, cikgu kecilkan sikit untuk kamu tengok Okey, kamu tengok cikgu ubah. Bagi kecil sikit untuk kamu. Okey. Mana pergi sudah? Okey. Kamu tengok cikgu ubah nilai A. Graf itu macam ni. Okey. Kejap Okey, kamu tapak muka masam
Okay. Dia kata cikgu ini tak masam. Cikgu kalau gemukkan, cikgu gemukkan, awak nampak ayah. Bukan macam ni aja. Dia masam. Sorry. Masih lupa tekan. Okay. Bukan masam saja. Okay. Hanya kadang-kadang masam, sangat masam, kadang-kadang sikit masam, itu saja bezanya. Kalau kamu tengok, ini dia. Okay, cikgu slow-slow jalan ya. Okay, boleh nampak? Bukan macam ini aja. Hanya ada satu ketika. Okey, tak nampak sudah. Kena kecilkan sikit. Tengok, macam ini aja. Okey, cikgu. Okey. Sekejap. Hanya satu ketika je awak tak nampak muka masam. Tengok, cikgu kecil macam mana pun awak tak tampaklah muka masam ataupun senyum. Waktu itu A dia ialah kosong. Dan kalau kamu ingat balik, tarifan untuk kuadratif A tak boleh sama dengan kosong. Itu sebabnya, sebab bila A sama dengan kosong, apa yang awak tapak itu bukan kuadratif. Sebab bila A sama dengan kosong, seluruh ini akan kosong. Kita dapat BS tambah C. Kita dapat garis lurus. Kalau tidak, waktu-waktu lain awak tengok. Awak akan tampak. Dia muka senyum saja. Senyum ataupun masam. Dua kemungkinan saja. Sorry. Saya asyik lupa. Okay. Ni, senyum saja. Senyum saja. Okay. Kalau cikgu ubah B pun, kalau kau tengok cikgu ubah B. Tengok. Graf dia serupa saja. Hanya ditukar tempat. Tapi graf dia sentiasa kamu tengok. Dia asyik senyum saja. Kalau tadi dia masam pun kamu tengok. Itu saja. Bentuk graf akan keluar. Begitu juga kalau cikgu letak C. Tengok. Tempat sama je. Okay? So di situ awak akan dapati ialah untuk graf kuadratif hanya ada dua kemungkinan. Sama ada dia bentuk senyum ataupun dia bentuk masam. So, kamu ingat lagi tak? Tadi cikgu ubah nilai A, B, C. Yang mana satu dia punya kejap senyum, kejap masam. Cikgu ubah A ke, cikgu ubah B ke, cikgu ubah C. Yang mana satu dia kejap senyum, sekejap masam. Ada ni? A. Itu yang cikgu tulis di sini Bila A, sebenarnya itu dia pegang macam ni. Bila A positif, kamu senyum. Bila A negatif, kamu masam. Cuba tengok balik sebab tadi cikgu tak highlight untuk kamu. So kamu tengok ini A negatif, maka masam muka dia. Duit tak ada, muka masam negatif. Bila A positif, bila A positif, kamu nampak dia senyum. Senyum kuat ke senyum sikit, itu saja bezanya. So nak tentukan bentuk graf sebenarnya dia hanya dipengaruhi oleh A. A bernilai positif, dia akan senyum. Bila A negatif, dia akan muka masam. Itu cara kamu nak tahu apakah bentuk graf yang akan terlibat dia. Kedua, iaitu pindasan S. Pindasan S maksudnya tempat graf kita memotong pasi X. Tempat graf kita memotong pasi X. So kalau kamu tengok di sini, sorry hari ini kita kena move dua tempat. So kalau kamu tengok untuk graf ini, dia ada pindasan X tak? Untuk graf ini ada pindasan X tak? Sazani? Dia ada potong pasi S tak? Tak ada. Pasi S kita pasi S kita di bawah ini. So dia tak potong. Tengok cikgu ubah A Dia potong tak? Potong. Potong. So nilai A akan mempengaruhi pindasan X kita. So contohnya tadi mungkin daripada tak ada jadi ada. Dan nilai A ini akan ubah, pindasan S ini akan ubah bila saya ubah nilai A. Kan? Bagaimana dengan B? B ada pengaruh kepada pindasan S kita dah. Bila cikgu ubah nilai B, pindasan S akan ubah dah. Nilai dia. Asiki?
Ubah. Ubah juga kan? Kalau saya ubah C, Asyikin, ubah tak? Pindasan S kita. Ubah. Ubah, okey? Sampai pun ada tahapnya awak tengok, oh tak ada pindasan X. Ada masanya, oh ada 2 kali, ada 1 kali. Okey. Apa yang cikgu nak highlight di sini ialah, cuba tengok tempat ini. Apa yang awak tahu tentang tempat ini? Dia ada satu sifat. Tempat-tempat ini, okey, sebab awak sudah belajar. Tak, maksud saya ialah, apa sifat yang awak tahu tentang titik-titik yang berada di sini? Kalau kamu tengok, ini 3.252 kosong. Ini negatif 0.7520. Apa yang awak nampak? Titik-titik yang berada di pasi, di atas pasi S, apa yang awak tahu? Apa yang awak tahu tentang koordinat Y dia? Atika Samsudin? Atika Samsudin? Izzat, apa yang awak tahu tentang titik-titik yang berada pada pasi S? Cuba tengok koordinat Y dia. Sorry, apa dia? Tak tahu lah cikgu. Tak, cuba tengok. Cikgu sudah keluarkan 2 titik ini untuk awak. Cuba tengok koordinat Y dia. Kosong. Kalau tak percaya, tengok cikgu ubah nilai. Okey, kita tengok juga tempat ini. Nampak tak? Dia punya koordinat S dia, dia punya koordinat Y dia sentiasa kosong. Koordinat Y dia sentiasa kosong. So itu yang tatanya, itu yang tatanya bila cikgu nak cari apakah pindasan X, kita akan gantikan Y kita sama dengan kosong. So persamaan kita daripada Fs sama dengan AS kuasa 2 tambah BS tambah C, cikgu ganti ini dengan kosong. So bila saya selesaikan dia, itu yang kita tak kata, kita dapat punca dia. Tadi ada kawan kata punca dia. So bila soalan tanya apakah pindasan X, sebenarnya nak tahu apa nilai dia, kita cari punca dia. Sebab dia sebenarnya dipengaruhi oleh nilai A, nilai B, nilai C. Untuk kita nak cari punca, A, B, C ada dalam rumus kita kan. Ketiga-tiga akan mempengaruhi jawapan dia. Dan itu pun tadi awak nampak, ada masanya kita tak ada pindasan X. Ada masanya kita ada 2. Ada masanya kita hanya ada 1. Sebab punca kita, kejap mungkin kita ada 2 punca yang berlainan, mungkin kita ada 2 punca yang sama, mungkin tiada punca nyata. Okay. So bila kita nak lakarkan graf gradatif, kita perlu tahu apakah pindasan X dia. Dan untuk mencari pindasan X dia, cikgu perlu cari punca dia. Okay, cikgu sebenarnya sedang buat penerangan. So cuba tangkap konsep dia. Kalau tak dapat, nanti awak hafal kaedah saja. Hafal kaedah saja. Okay, so di sini kalau kamu tengok, cikgu ada satu ayat lagi, cikgu kata daripada jenis punca. Okay, apa maksudnya di sini ialah kita ada 2 punca yang berlainan, kita ada 2 punca nyata, kita tiada punca nyata. Dari situ kita boleh tentukan kedudukan graf. Okay, apa maksudnya? Maksudnya macam ini. Okay, mungkin di sini awak tak nampak kejap. Cikgu macam mana nak bagi dia ini. Okay, so kalau kamu tengok soalan ini dia tak ada pindasan X. Dia tak ada pindasan X. So kita akan nampak kedudukan graf ini untuk soalan ini, dia sentiasa berada di bawah pasi X. Okay? Dia sentiasa berada di bawah pasi X. Itu maksudnya kedudukan graf. Okay. Yang ini separuh di atas pasi X, separuh di bawah pasi X. Okay? Kalau ini sentiasa di atas pasi X. Semua ini dikawal oleh apa? Dikawal oleh jenis punca kita. Kalau kita tidak ada punca nyata, so kita ada 2 kemungkinan. Contohnya satu ialah ini. Satu ialah ini, iaitu dia sentiasa di atas pasi X. Satu lagi kemungkinan ialah sini. Dia sentiasa di bawah pasi X. Okay? Kalau cikgu nak gerakkan sikit.
Kalau ini, apa yang awak nampak, dia sentuh pasi X. Kedudukan graf dia ialah dia sentuh pasi X sekali. Okay? Dia sentuh pasi X sekali. Kalau ini, separuh di atas, separuh di bawah. Boleh So itu maksudnya kedudukan graf. Dan kedudukan graf ini sebenarnya dipengaruhi oleh inilah. Apakah jenis punca awak? Dia sekali ke, dia tak ada, dia ada satu titik ke, dia ada dua titik ke, ataupun dia tak ada titik. Lepas itu pindasan Y. Pindasan Y. Cuba tengok graf ini balik. Tempat inilah dipanggil pindasan Y. Tempat graf kita potong pasi Y. Cuba tengok titik ini. Apa yang awak nampak? Kejap, cikgu besarkan untuk kamu. Apa yang awak nampak? Titik ini. Tempat dia potong pasi Y. Apa yang awak nampak? Helmi? Helmi, apa yang awak nampak? Sekarang siapa kosong pula? Helmi? Kosong ialah X. Kalau kamu tengok pintasan Y, koordinat S dia sentiasa kosong. Tadi pintasan S, koordinat Y dia sentiasa kosong. So untuk pintasan Y kita akan nampak S dia sentiasa kosong. Sekarang kamu cuba tengok dia punya koordinat Y. Lepas tu cuba tengok nilai ABC di tepi ini. Apa yang awak nampak? Tahulah. Cuba tengok nilai ABC ini dengan koordinat Y ini. Apa yang awak nampak? Dia berbeza. Dia di koordinat C. Dia ikut koordinat C. Kalau kamu tak percaya, cikgu ubah nombor. Malah pergi sudah dia. Cuba tengok ini. Nampak? Dia ikut C kita. Kalau cikgu ubah nilai B, kamu tengok, dia tak ubah kan? Pindasan Y tak ubah. Kalau saya ubah A, walaupun bentuk graf itu tukar, sampai senyum jadi masam jadi senyum, kamu tengok pindasan Y masih di situ. So itulah tatannya kita kata, kalau nak cari pindasan Y, itulah nilai C kita. Kenapa benda ini jadi macam ini? Kalau kamu tengok fungsi kita, Fs sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bs tambah C. Tadi kita katakan di tempat pindasan Y kita, X kita ialah kosong. So cuba awak bayangkan, kalau ini ialah kosong, ini ialah kosong. So kita akan dapat apa? Sini akan jadi kosong, sini akan jadi kosong, kita dapat C saja. So itu sebabnya bila cikgu tanya apakah pindasan Y, sebenarnya pindasan Y itu sama dengan nilai C. Dan semalam hari ini kita belajar kaedah pengempunan kuasa 2. Cikgu katakan untuk cari titik maksimum, titik minimum. Itu sebenarnya apa dia? So kalau kamu balik kepada graf ini, kalau kamu tengok satu graf yang senyum, dia ada satu titik yang ini graf senyum, dia ada satu titik yang paling rendah. Itu ini. Tempat ini. So tempat inilah yang dipanggil sebagai titik minimum. Semalam bila kita buat kerja, buat kaedah pengempunan kuasa 2 yang kita cari itu, sebenarnya kita tengah cari titik ini. Negatif 0.54, itu dipanggil titik minimum. Titik maksimum bila berlaku kalau graf awak senyum. Kalau graf awak senyum, kita tak ada titik paling rendah. Mungkin kata cikgu ada ini paling rendah. Ada, kalau kamu tengok cikgu naikkan. Sampai bila dia nak berhenti. Tengok. Dia tak ada titik paling rendah. Cikgu buat macam mana dia sentiasa ada. Cikgu selalu kata ini sampai kutub selatan pun ada lagi. Tapi dia ada titik paling tinggi. Cikgu naik atas balik. Titik paling tinggi dia. Titik paling tinggi dia di sini. Dan titik inilah dipanggil sebagai titik maksimum. So balik kepada nota cikgu. Balik kepada nota cikgu. So cikgu tulis di sini bila awak ada graf senyum, awak ada titik minimum. Bila awak ada graf masam, awak ada titik maksimum. Cara cari memang sama.
Tapi bila awak punya graf ialah graf senyum, kita tapak tu ialah titik minimum. Kalau graf awak ialah graf masat, yang kita tapak itu ialah titik maksimum. So secara anya untuk lakarkan satu graf gradatif yang lengkap, kita perlu ada 4 maklumat ini. Tapak saja 4 maklumat ini, kita boleh lakar satu graf yang betul. Kita boleh lakarkan satu graf yang betul. Mungkin tadi cikgu terang banyak-banyak buat awak pening. Kalau susah sangat nak faham, sebenarnya tak apa. Yang pentingnya awak tahu ini saja. Untuk lakarkan satu graf gradatif, saya perlu ada 4 maklumat. Pertama ialah bentuk graf. Dan untuk tahu bentuk graf, saya perlu tahu A saya. Dia positif ke? Dia negatif. Kalau dia positif, graf saya ialah bentuk senyum. Kalau dia negatif, graf saya masam. Lepas tu maklumat kedua iaitu saya cari pindasan S. Untuk dapat maklumat pindasan S, saya cari punca. Punca di mana cikgu gantikan fungsi kuadratif ini jadi satu persambang kuadratif. Cikgu ganti Fs itu sama dengan kosong. Lepas tu cikgu pergi cari punca dia. Dan untuk cari punca dia, awak boleh pakai pemfaktoran kalau boleh dapat nilai, ataupun awak boleh gunakan rumus kuadratif, ataupun macam hari Isnin kita boleh gunakan kaedah pengembunan kuasa 2. So kita dapat punca dia. Dan ingat di sinilah kadangkala kita akan dapat satu punca saja, kadangkala kita dapat 2 punca, kadangkala kita tak dapat punca. So kalau kita tak dapat punca, maksudnya untuk graf ini dia tak ada pindasan X. Kalau dapat satu punca, maksudnya graf ini hanya potong pasti X sekali. Kalau dapat 2 punca, kita potong, graf itu potong pasti X sebanyak 2 kali. Nanti kita akan tengok. Maklumat ketiga iaitu pindasan Y. Dan untuk tahu mana tempat potong dia, jawapan dia sentiasa ialah nilai C. Untuk satu graf kuadratif, kita sentiasa ada pindasan Y dan sentiasa satu saja. Tak macam pindasan X. Pindasan X kejap ada satu, kejap ada 2. Tapi kalau untuk pindasan Y, dia pasti ada dan satu saja. Sebab nilai dia akan sama dengan nilai C kita. Lepas tu maklumat ketiga yang kita perlu tahu ialah inilah maksimum ataupun minimum. Dan untuk tahu dia, kita lakukan satu-satu cara saja untuk sampai setakat inilah. Nanti bila awak belajar tingkatan 5, awak akan belajar lagi kaedah lain. Tapi untuk tingkatan 4, ini satu-satu cara saja awak boleh buat, iaitu kita gunakan kaedah pengembunan kuasa 2 untuk dapat titik perkenaan. Tapi sebenarnya bila kita buat kaedah pengembunan kuasa 2, kita dapat titik itu, nak tahu dia maksimum minimum, bukan melalui kaedah itu, tapi melalui nilai A kita. Kalau nilai A kita adalah positif, yang kita cari otomatik itu ialah titik minimum. Kalau nilai A kita bernilai negatif, tak kisah negatif 1 ke negatif 10, janji dia negatif. So titik yang awak cari itu ialah titik maksimum. So itu 4 benda kita akan pegang. So sekarang cikgu akan ajar kamu macam mana nak lakarkan graf. Tapi sebab cikgu nak jimat luangan, so awak sendiri buka muka surat 6 tengok jadual pertama itu. Ini apa yang cikgu bagi awak. So kita tengok contoh. So untuk jimatkan masa, cikgu pakai lagi contoh pada hari Isnin. Cikgu masih pakai contoh pada hari Isnin. Sebab contoh pada hari Isnin 2 benda sudah ada. 2 benda sudah ada. So cikgu tak payah cari lagi. So kita tengok contoh hari Isnin. Contoh hari Isnin. Inilah soalan saya. Soalan tadi. Tak lain sikit. Ini soalan saya, Fs sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5s tambah 1. So hari ini kita akan belajar ialah lakarkan graf. Kita nak lakarkan graf. Kita nak lakarkan graf. Fs sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5s tambah 1. So untuk lakarkan graf ini, kita perlu ada 4 maklumat dia. Kita perlu ada 4 maklumat. Maklumat pertama iaitu bentuk graf. So nak tahu bentuk graf, kita akan tengoklah nilai A. So cikgu cari seorang teman saya.
Intan? Intan? Okey. So untuk soalan ini, apakah nilai A awak? 2. 2. So positif ke negatif? Positif. Positif. So graf kita senyum ke masam? Senyum. Tengok nota muka surat 6 Bila A positif, senyum ke masam? Senyum. Senyum. So inilah maklumat pertama kita. Okay. Daripada nilai A, kita dapat dia positif, kita tahu kita graf senyum. So automatik nanti awak tahu titik awak nanti titik maksimum ke titik minimum? Minimum. Minimum. Okay. Ya, itu yang pertama kita akan dapat. Kejap. 婉玲，我在上课，等下我再 call 你。Okay. Okay. Yang kedua, macam cikgu kata, kita nak tahu pindasan X. Okay. Kita nak tahu pindasan X. So kalau nak tahu pindasan X, kita akan tengok punca kita. Semalam kita sudah buat. So apa jawapan dia? Cikgu pinjam kejap. Okay, semalam kita sudah buat. Okay, itu jawapan dia. Okay. 2.281 0.219. Okay, cikgu tulis balik ya. So ini jawapan kita. Semalam sudah buatlah. Okay. 2.281 dan 0.219. Hanya untuk buat ini, hari ini kita pakai teknik pengembangan kuasa 2. Kalau kamu tak nak, awak boleh pakai kalkulator. Masukkan saja nilai ABC awak. Boleh? Kamu masukkan saja nilai ABC awak boleh dapat jawapan ini sudah. Boleh ya? Okey, yang seterusnya ialah pindasan Y. Okey, Intan, tadi kita kata pindasan Y kena tengok nilai apa? C. C. So, apakah C awak? Tambah 1. Positif 1. Maksudnya positif 1 lah. Itulah maklumat ketiga. Okey. Maklumat keempat ialah titik minimum. Dan hari Isnin kita pun sudah buat. Jawapan dia mana? Okey, jawapan dia 5/4 negatif 17/8. Sorry ya, cikgu ni perupa kena catat. So jawapan dia ialah 5/4 negatif 17/8. Okey. So inilah 4 maklumat yang kita dapat tentang graf ini. Okay, inilah 4 maklumat kita. 4 maklumat kita. So dengan cukupnya 4 maklumat ini, kita boleh mula lakar graf. Okey. Nah, untuk lakar graf ini sebenarnya sesuka hati awak. Awak nak mula dengan maklumat mana satu. Hanya ikut pengalaman cikgu, cikgu akan mula dengan susunan ini. Okey. Maksudnya cikgu akan mula dengan bentuk graf. So cikgu akan lukislah satu graf senyum. Okey. Lepas tu cikgu akan letakkan pindasan X. Cikgu akan letakkan pindasan X. Okay. So kamu kena fikirkan macam mana saya nak letak pindasan X ini. Okay. Macam mana saya nak letak? Okey. Supaya saya akan dapati graf ini potong pindasan X saya sebanyak 2 kali. Okey, kalau cikgu letak macam ini, dia potong berapa kali? Intan, berapa kali? 2. 2. So macam ini okey lah. Okey. Kalau cikgu letak macam ini, berapa kali? 2. 2. So pun boleh. Okey. Kalau cikgu letak macam ini? Tak potong. Tak potong. So macam ini tak boleh. Okay, macam ini tak boleh. Ataupun kalau awak letak macam ini, ngangang sentuh sekali, macam ini aja. Ini pun tak boleh lah sebab tak potong 2 kali. Kalau cikgu letak macam ini, tak potong juga. okay, nampak macam tak potong. Sebenarnya potong. Hanya sendiri kita lukis ini tak habis sebenarnya. Ini sebenarnya banyak sebenarnya. Okay. Sebenarnya ada potong 2 kali. Hanya dalam gambar aja tak nampak. So untuk lakar graf kita tak payah ikut skala sebenar. So nak cantik kita biasanya senang kalau nak potong 2 kali kita letak betul-betul di tengah-tengah.
Kita letak betul-betul di tengah, lebih kurang lah. Jangan terlalu ke bawah. Macam ini. Macam ini sebenarnya potong 2 kali juga. Tapi nanti kita nak label sangat susah. Kita nak label sangat susah. So lebih senang ialah kita letak atas sikit. Biar dia lebih kurang tengah-tengah. Okay, so sekarang kita ada 2 pintasan S. 2.281 dan 0.219. So kita ikut sifat garis nombor kita isi daripada kecil sampai besar. So sebelah kiri cikgu kena isi nombor yang lebih kecil. Nombor yang lebih kecil adalah mana satu? 2.281 ke 0.219? 0.219. So ini cikgu kena letak 0.219. Yang ini pula cikgu letak 2.281. Boleh? Okey. Sekarang cikgu nak letak pindasan Y sebab cikgu nak masukkan cikgu nak letak pasi Y sebab cikgu nak masukkan pindasan Y. So cikgu nak letak pasi Y. Okey. So macam cikgu kata, dia pasti ada, dia pasti ada satu pindasan Y. So kamu janganlah letak macam cikgu di tepi ni sebab kalau letak di tepi ni tak nampak mana dia potong. Sebenarnya potong juga. Kalau cikgu lukis panjang sikit, kalau cikgu lukis ini panjang sikit, ini panjang sikit, dia akan potong lah. Tapi kalau awak malas nak adjust awak punya graf, maka janganlah letak tepi sangat. So kita akan letak sampai dia pernah sentuh sekali. Macam ini dia sentuh berapa kali, Intan? Dia sentuh pasi X berapa kali graf kita? Dia sentuh pasi X. Pasi Y. Dia sentuh pasi Y berapa kali? Sekali. Lengkung ini sentuh pasi Y berapa kali? Dia potong berapa kali? Ini. Satu kali. Kalau cikgu letak sini, ini. Satu. Satu juga lengkung ini dengan garis ini. Sentuh sekali di sinilah. Boleh? Kalau cikgu letak di sini, berapa kali? Satu kali. Kalau cikgu letak di sini, awak tengok lengkung saja yang pasi Y saja. Garis lain jangan tengok. Satu. Satu kali. Kalau cikgu letak sini, satu kali. Kalau cikgu letak sini, sebenarnya satu kali juga. Hanya kita punya graf tak cukup besar. So, sebenarnya awal letak di sini, dia sentiasa satu kali. Letak mana pun sentiasa satu kali. Sebab cikgu kata dia sentiasa ada pindasan Y. So, macam mana kita nak buat keputusan di mana tempatnya saya nak letak pasi Y saya? Jangan tengok nilai pindasan Y dulu. Cuba tengok dua nilai bawah ini. Kita punya pasi X ini ada dua nombor. Satu ialah 0.219. Sini ialah 2.281. Kalau cikgu letak pasi Y, katakan cikgu letak sini. Apa nilai ini? Kamu nampak? Apa nilai sini? Nampak? Apa nilai sini? Kosong. Logik kalau kosong letak di situ. Nanti nombor belasnya jadi negatif kan? Dia sepatutnya negatif tapi awak dapat positif. So maksudnya pasi Y tak sepatutnya letak di sini. So dia sepatutnya nak letak ke mana? Cikgu nak move ke kiri ke? Ataupun cikgu nak move ke kanan? Kiri. Move ke kiri sampai cikgu suruh saya berhenti. Kejap. So sebenarnya asalkan sampai sini tak boleh lah. Asalkan sudah lebih tapi masih sentuh graf, kita boleh berhenti lah. Boleh So sekarang baru kita label. Pindasan Y kita ialah 1. So cikgu label di sini. Logik tak tempat ini ialah satu nombor positif? Logik tak? Maksudnya nilai situ ialah satu nilai positif. Dia berada di atas pasi X. Mungkin tak? Yang ada tanda tu teacher. Ada satu tempat ini cikgu kejap, cikgu cuba enlarge lagi.
Mungkin tak yang ini, yang tempat ini ialah 1. Okey. Tempat ini ialah 1. Mungkin tak? Mungkin. Mungkin. Sebab atas pasti F, dia mesti penilai positif. So, okey. Okey. Sebab kamu akan nampak dia bila kita lakar graf ini, dia akan memenuhi semua yang kita cari itu. Kalau tidak memenuhi, maksudnya something wrong. Something wrong. Okey, lepas tu titik minimum. So, ikut kita, titik minimum kita ialah sinilah. Ialah sini. Iaitu tempat 5/4 negatif 17/8. Mungkin kita susah sikit nak bayangkan 5/4 ialah 1.25. 1.25. Logik tak? 1.25 letak sini. Intan, logik tak? Nak tengok logik tak? Logik awak tengok ini. Adakah susunan nombor ini dari kecil sampai besar? Alamak. Dari kecil sampai besar. Oh, logik. Okey. Kalau dia dari kecil sampai besar, maksudnya okey. Nombor ini logik. Sebab soalan ini, dia macam ni. Kalau awak salah buat, dia akan letak sini tak boleh, letak situ tak boleh. Maksudnya ada kesalahan. Okay? Ada kesalahan. So kita sudah set. Enlarge besar pun susah, kecil pun susah. Tak nak bagi cikgu tulis sudah. Okay. Okay, so logik tak kalau nombor ini, nombor ini nombor ini ialah satu nombor negatif. Logik tak? Dia berada di sebelah bawah pasti F. Logik. Logik. So ini jawapan dia. Ini jawapan dia. So inilah lakaran graf. Okay? Dalam lakaran graf ini cikgu nampak bentuk dia senyum. Cikgu nampak dia potong di pasti S di 0.219, 2.281. Okay, nampak dia potong di pasti Y 1 dan mempunyai titik minimum 5/4 negatif 17/8. So inilah maksudnya lakaran graf yang saya nak. Lakaran graf yang saya nak. Boleh ya? So, kalau kamu nak tahu awak buat betul ataupun salah, cikgu tengok boleh dah. Okay, ini graf yang kita lakar kan. So, kalau kamu tengok persamaan kita tadi, A kita ialah apa? A kita ialah 2. B kita ialah 5 kan tadi. C kita tadi apa? Tambah 1. Okay. Cuba tengok jawapan ini. Okay. So macam mana nak bagi kamu tengok dua-dua serentak? Okay. Cuba kamu tengok apa yang kita lakar dengan apa yang ada di sini. Okay. Graf senyum. Graf B negatif 5. Oh, B negatif 5. No wonder. Okay. Okay. No wonder. Okay. So sekarang boleh tengok graf kita senyum dan kalau kamu tengok titik ini okay, 0.219, titik ini 2.281, okay, pindasan Y kamu 1 dan titik ini okay, dia bagi kita dalam nombor perpuluhan lah 1.25 negatif 2.125. So bila nak lakarkan graf yang saya guna 4 maklumat ini boleh baca daripada graf kamu dengan jelas. Okay ya. So kita tengok contoh lagi. Dia mula-mula mengajar kamu nampak macam cikgu banyak dia kena buat. Sebab cikgu sambil buat penerangan. Okay. Kalau sudah pandai buat, awak tak rasalah sebab waktu itu cikgu terus buat aja. Okay. Sorry ya, cikgu saling persamaan dia. Okay, kamu tengok cikgu buat. Kita buat di bawah. So, soalan kita ialah Fs sama dengan X kuasa 2 tolak 32X tambah 4. Ini soalan kita. Okay, Farisa. Okay, bentuk graf. Senyum. Senyum. Okay, sebab A kita positif. So, automatik nanti kita boleh tulis dulu titik apa? Maksimum ke minimum?
Minimum. Minimum. Okey, sambung lagi ya. Okey, pindasang X kamu. Cari Yang jawapan punca dia. atas. So apa dia? 31.8745. Okey, 31.8745 dan 0.1255. Okey, nak cari ini awak boleh pakai rumus ataupun boleh pakai pengempunan kuasa 2 lah ya. Okey, ketiga pindasang Y. 4. 4. Kejap aja sebenarnya kan. Okey, pindasang Y kita 4. Ini ialah pindasang S. Sorry, lupa tulis. Okey, so titik minimum awak. Titik minimum awak. Sudah cari? Ingat tak? Sekejap. Semalam kita sudah cari titik minimum awak. 16-253. Itu yang kita cari semalam. Okay, so ialah 16 negatif 252. Okay, sekarang kita lakukan graf. So susunan mula-mula kita lukis dulu satu graf senyum. Cikgu buat besar kali ni lah. Senyum. Okay, di mana saya nak letak pasi X saya. Okay, cikgu lukis benda itu, cikgu movekan pasi S. Okay, bila awak rasa tempat itu sesuai, awak suruh saya berhenti ya. Awak rasa sesuai, awak suruh saya berhenti ya. Berhenti. Okay. Okay, boleh. Okay. Okay, lepas itu kita masukkan nilai lah. So kita masukkan nilai. Apakah nilai ini? 0. Okay, betul Kita masuk 0.1255 dulu. Nombor kecil tulis dulu Nombor besar tulis kemudian. Okay. So sekarang cikgu nak masukkan pindasang Y Cikgu nak masukkan pindasang Y. Okay. Tempat kamu tengok ini ini ialah 0.1255, ini ialah 31.8745. So awak rasa tempat sesuai di mana Yang kat 0.1255. Jangan di sini. Bawah sikit. Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Sebab pasi Y jalan kiri kanan tak ada atas bawah. Okay, kiri sikit. Boleh So, okay, sekarang kita kata pindasang Y kita ialah 4. Maksudnya cikgu label sini 4. Mungkin tak? Mungkin tak mungkin, kita hanya sebenarnya tengok aja. Dia di atas pasi S sepatutnya positif. Di bawah pasi S sepatutnya negatif. So mungkin tak kalau itu 4? Mungkin. Mungkin. Lepas tu titik minimum kita label saja. Ini ialah 16 negatif 252. Maksudnya sini ialah 16. Mungkin tak? 0.1255, 16, boleh. Okey, tempat ini pula negatif 252, boleh? Boleh. Boleh. Okey, so itu jawapan dia. Sekejap aja. So cikgu tak ada masa pergi Desmos. Kalau awak nak, nanti awak sendiri boleh cuba masukkan Desmos, tengok itu 4 maklumat yang ada. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Cikgu tengok sesuai dah. Okey. Kita pergi kepada contoh ketiga. So contoh ketiga, soalan saya. Okey. Soalan saya ialah Fs sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 5s tambah 2. Okey. Amira Najwa. Okey, bentuk graf. Amira Najwa. Okey, sekarang cikgu akan lagi mempercepatkan di mana cikgu tak senarai keluar. Tengok kamu boleh ikut tak? Okey, Amira Najwa. Hilang. Adika Samsudin. Adika Samsudin. Adika Samsudin. Bakis. Ya. Okey, kita buat bentuk graf. Masam. Masam. So kalau kamu boleh cepat, sebenarnya awak boleh terus lukis macam ini aja. Terus lukis besar lah. Okay. Next, pindasang X. Pindasang S. Pindasang S tak. Tadi sudah cari, tengok aja.
Hari ini kita sudah cari pindasan S kita. Pindasan S kita Yang waktu kita cari punca negatif 1/3. dan 2 gitu So kamu boleh terus label. Tak nak tulis di luar pun tak apa sebab bahagian lakar graf cikgu hanya akan baca maklumat daripada graf kamu sebenarnya. So kita ada tahu negatif 2 dan negatif 1/3. So kita boleh terus label lah. So mula-mula fikirkan dulu pasi S saya kena macam mana. Sebab nak label kena tahu dulu kedudukan di mana. Okey. Cikgu akan gerakkan garis ini bila okey awak suruh saya berhenti ya. Berhenti. Okey. So cikgu akan label sini. Yang sebelah kiri negatif 1/3, yang sebelah kanan 2. Okey, betul. Okey. So sini negatif 1/3, sini 2. Okey, sekarang kamu tengok di mana saya kena letak pasi X, pasi Y saya yang logik lah. Sebab kita ada negatif 1/3 dan 2. Bila sampai suruh saya berhenti ya. Okey. Awak nampak garis pergerakan saya? Oh, sebab awak tak nampak. Sorry. Garis putus itu awak nampak tak? Tak nampak tadi. Oh, sorry. No wonder cikgu lama jalan awak tak cakap lagi. Okey, macam nak, kenapa dia? Okey ke? Belum? Boleh. Boleh. Okey. Kalau cikgu letak macam ini boleh tak? Sekejap. Boleh? Okey. Sebenarnya bila benda ini berada di dalam, ada 3 kemungkinan. Satu betul-betul di tengah-tengah. Satu kiri sikit. Satu kanan sikit. Dia tak boleh sesuka hati. Kalau awak letak betul-betul di tengah-tengah, biasanya yang awak akan nampak kiri kanan nombor sama. Contohnya 2, negatif 2. Negatif 1/3, 1/3. So garis itu macam pasi simetri. Boleh Tapi sekarang kita punya negatif 1/3 dan 2. So sepatutnya dia lepek kiri sikit. So sepatutnya cikgu kena letak sini sikit. Tapi kiri sampai berapa itu tak apa. Janji dia bukan tengah-tengah tapi sini, kawasan sini. Kawasan sini mana nak letak sebenarnya tak kisah. Awak letak mana-mana dalam keadaan yang awak rasa selesa. So pindasan. Next kita akan pergi pindasan Y kita. Pindasan Y kita ialah 2. 2. Logik ke? 2 letak sini. Logik. Kita nak tengok logik tak logik, hanya setakat dia di atas pasi S, dia sepatutnya positif. Kalau dia di bawah pasi S, dia sepatutnya negatif. Boleh lepas tu kita masukkan titik kita. Boleh 5/6, 49/12. Cikgu masuk terus. So itu titik maksimal lah ya. Titik ini 5/6, 49/16. Logik tak? Ini 5/6. 5/6 maksudnya 0.83. 0.83. Logik. Okey, logik. Kemudian sini ialah nilai 49/12. 49/12 maksudnya nilai dia 4.08. Boleh? Boleh, asalkan dia lebih daripada 2. So maksudnya lakaran graf ini betul. Okey. Ini begini yang tak ada penyelesaian punya. Okey. Pasal sikit. So Ilya cepat sikit kan. Okey Ilya. Okey Nadia, cikgu saling persamaan dulu Y sama dengan 4x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Okey Ilya. Okey, bentuk graf? Senyum. Okey, senyum. Okey, kita sekarang tiada pindasan X ya. Tiada pindasan X. Okey. Letak macam mana? Nak naik atas ke naik bawah? Turun? Turun. Sampai sini. tak kena. Sini. Tapi lebih cantik ialah kita bawah sikit. Walaupun tadi sebenarnya tak sentuh sudah tapi tak jelas. Kita bagi jelas sebab lakaran graf saja.
Okey. So bila dia tak ada pindasan S, kita tak payah label apa-apa lah. Kita tak payah label apa-apa. Okey, sekarang kita label pindasan Y. So bila bila keadaan macam ini, kita menghadapi sikit masalah nak letak pasi Y tau. Sebab kita tidak ada guideline untuk kita nak letak mana sebab dia pindasan S tak ada. Okey? So bila keadaan ini berlaku, kita tak boleh letak pindasan Y dulu. Kita pergi letak ini dulu. Titik maksimum minimum kita. So cikgu akan tulis di sini, titik ini ialah -1/4, 3/4. Okey, maksudnya ini ialah -1/4. Okey. So bila cikgu sudah ada satu nilai di sini, baru kita ada guideline di situ di mana tempat saya nak letak pasi Y. So kejap. Tak bagi saya bergerak. Hai, halo. Okey. Saya letak macam ini boleh tak? Logik tak? Tak. Kena melebihi -1/4 tu. Okey, ya, kena melebihi -1/4. Okey, nak macam ini ke, nak macam ini tak kisahlah, janji sudah melebihi, tapi jangan sampai tak sentuh graf ya. So, sebab itu negatif kan, baru logik letak sini. So, sekarang okey, so logik tak tempat ini ialah 3/4. Tempat cikgu yang large. Tempat ini. Sebab koordinat Y kan 3/4. Logik tak kalau tempat ini 3/4? Logik sebab atas jadi kosong. Ya, okey. Asalkan dia lebih besar daripada kosong. Okey, lepas tu kita ada satu lagi maklumat belum masuk kan, iaitu pindasan Y kita. Apa soalan kita? 1. Satu awak ingat? Saya tak ingat sudah. Okey, ya, 1. So, kalau saya letak dia sudah berat. Okey, kalau cikgu letak apa ni? Kalau cikgu letak 1 sini, okey tak? Okey. Sebab dia lebih daripada 3/4 ialah 0.375. So lebih daripada 0.75, okey. So inilah lakaran graf dia. Okay. Bentuk senyum, tak ada pindasan S, pindasan Y1, titik minimum dia -1/4, 3/4. So itu dia. So latihan untuk hari ini ialah latihan 4 soalan 1, lakarkan graf. Okay, lakarkan graf. So untuk ini cikgu akan macam mana? Untuk lakaran graf ini boleh tak kamu semua PM saya tapi tulis nama? Mana? Macam ini. Kejap. Kejap, cikgu stop record kejap. Sorry ya, sudah over 4 minit.